Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita pada malam ini diberikan peluang untuk kita duduk sebentar, memberikan masa, memberikan sedikit ruang untuk kita mendengar dan mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung seperti mana biasa membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' karangan Al-Imam Ibnul Qayyim, yang mana kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan dosa yang besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar, yang paling berat, yang paling bahaya, yang diingatkan oleh Nabi kita, diingatkan juga oleh para Nabi sebelum daripada Nabi kita, iaitu berhubung dengan perbuatan menyengutukan Allah. Kita dah lalu beberapa hadis dan juga beberapa nas Al-Quran juga kita dah baca tentang berat dan bahayanya apa yang dikatakan perbuatan syirik. Kita juga dalam kuliah yang lepas ada menyentuh berhubung dengan bagaimana sejarah asal permulaan kepada penyembahan ataupun mensyirikkan Allah ini dengan diangkatnya orang-orang saleh yang meninggal daripada kalangan mereka itu untuk dijadikan sebagai perantara, untuk dijadikan sebagai penghubung di antara mereka dengan Allah. Sebab itu kita baca di dalam Al-Quran, mereka menyatakan dengan penuh keyakinan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Kata mereka, kata orang-orang musyrik itu, kata-kata orang-orang yang mensyirikkan Allah itu, ma na'buduhum, kami tidak menyembah orang-orang yang mati ini. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Tetapi kami menjadikan mereka ini, sembahan-sembahan ini, berhala ini, orang-orang saleh yang sudah mati ini, patung-patung mereka ini, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kita dah ulas sikit. Maksudnya, mereka menjadikan orang-orang saleh yang telah mati ini dengan andaian bahawa dengan kesalehan mereka itu, dekatnya mereka dengan Allah, kita sampaikan hajat kita kepada mereka, mereka sampaikan hajat itu kepada Allah. Sebab itu perbuatan ini dihukum syirik, kerana mereka menyeru sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, dalam Quran ni banyak yas'alunaka, kan, banyak kita dengar ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan manusia, di kalangan mereka yang hidup bersama dengan Nabi itu melontarkan soalan. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Arak,
Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad. Banyak. Yas'alunaka. Selalunya apabila Allah Subhanahu wa taala nak jawab persoalan ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia kepada Nabi ini, Allah akan mulakan dengan qul. Katakanlah wahai Muhammad. Jawablah oleh engkau wahai Muhammad. Apabila mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa-apa, Allah nak jawab. Allah kata qul, kau jawab, kau cakap, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Baru dia pergi kepada jawapan. Apa dia? Tetapi apabila dia berhubung dengan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, wa idza salaka ibadi anni, tentang aku, kata Allah, Allah tak sebut perkataan qul. Allah tak kata jawablah oleh engkau wahai Muhammad, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Allah tak sebut perkataan itu. Allah terus jawab, fa inni qarib. Dia tak kata qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, aku dekat. Tak. Terus Allah jawab, fa inni qarib. Sesungguhnya mereka bertanya tentang aku. Fa inni qarib. Tak ada beritahu mereka, tak ada. Sebut kepada mereka, tak ada. Terus Allah kata, fa inni qarib. Aku dekat dengan mereka. Sehingga kata ulama, Allah nak gambarkan betapa dekatnya antara hubungan manusia dengan Allah itu, sehingga Allah tidak menggunakan perkataan qul, jawablah, beritahulah, tetapi Allah terus fa inni qarib, aku dekat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia bagi tahu dia dekat, dia suruh kita buat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mendengar dan memberikan apa yang diminta dan didoakan oleh hamba-hambaku. Maka sebab itu dalam Islam kita terus minta langsung, direct dengan Allah. Tak ada dalam Islam kita pergi kepada orang yang dah mati. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam amalan para sahabat pergi ke kubur-kuburan orang mati, minta hajat, membayar nazar. Dan kita tengok amalan tersebut masih ada di negara ini. Yang paling mudah untuk kita tengok contoh yang besar yang orang pergi tengok, orang pergi minta, bayar nazar, minta hajat, berdoa, seru orang yang dah mati, seperti yang berlaku di Pulau Besar di Melaka. Makam 7 beradik kononnya. Ada yang pergi ke situ naik bot untuk semata-mata minta hajat di situ. Maka sebab itu tuan-tuan, kita dalam Islam diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita nak doa langsung dengan Allah. Kita ada waktu mustajab, tempat mustajab. Bila kita mustajab? Masa turun hujan. 1/3 akhir malam, ketika berbuka puasa, hari Jumaat. Semua tu waktu mustajab. Tempat yang mustajab di Baitullah Mekah umpamanya, di masjid, lepas daripada salat, dalam sujud. Nabi kata tidak ada tempat yang paling hampir di antara hambanya dengan Allah, yang paling dekat, yang paling hampir antara kita dengan Allah ketika kita sujud. Fajtahidu fid du'a. Nabi kata maka perbanyakkanlah kamu berdoa di dalam sujud. Maka kita doa. Kita yang ada hajat tu doa. Tetapi tuan-tuan, syaitan dia membisikkan di dalam telinga-telinga manusia ini, apa dia? Dia kata kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini orang-orang yang kotor. Kita ini orang-orang yang jauh daripada Allah. Jadi bila kita sampaikan hajat kita, tidak diterima oleh Allah. Kita memerlukan orang-orang saleh ini kerana kedudukan mereka itu yang dekat. Mereka itu daripada kalangan para wali. Mereka itu daripada kalangan orang-orang saleh.
Maka kita gunakan kedudukan mereka yang hampir dengan Allah. Kita pergi bagi tahu, wahai syekh, wahai wali, aku ada hajat ni, aku nak minta kau tolong. Sebab itu kita masih dengar ada orang yang menyeru orang-orang yang dah mati, seperti Abdul Qadir Al-Jilani yang digelar sebagai apa? Wali ni. Orang pergi minta dekat dia. Katanya kubur dia di Iraq. Jadi siapa yang ada hajat pergi kubur tu. Dan kalau hajat dia dipenuhi, dia bayar nazar atau dia bayar sebagai satu tanda kesyukuran, dia sembelih kambing untuk dipersembahkan kepada kuburan tersebut. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih banyak di India, Pakistan. Oh, itu memang sakan lah. Kubur-kubur. Kan? Boleh tengok dalam filem-filem Hindustan, kadang-kadang ada dia ambil rakaman bagaimana kubur itu dipuja. Tapi dalam Islam, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak ada hubungan dengan kita dari sudut itu. Mereka mengharapkan doa kita. Lepas itu Nabi SAW bila kita nak balik meninggalkan jenazah setelah dikebumikan, Nabi kata istaghfiru, kamu tolong doa Allah ampun si mati. Kamu yang hidup ini, istaghfiru li akhikum, kamu yang hidup ni tolong doa untuk dia. Was'alullah at-tathbit, kamu minta Allah ampun, kamu minta Allah Ta'ala permudahkan dia untuk jawab soalan. Fa innahul an, kerana sesungguhnya dia sedang ditanya. Jadi kita doa untuk dia. Kita yang hidup ni doakan untuk si mati, dan dia mengharapkan doa daripada kita. Tapi adakah dengan orang mati ni kita pergi minta hajat dan sebagainya? Tidak ada beza kita dengan orang-orang musyrik. Sebab itu kita tengok di kalangan Tuhan-Tuhan, dah kita sebut dalam kuliah yang lepas, semua saya nak ingatkan balik. Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan patung-patung itu, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, itu semua nama-nama daripada kalangan orang-orang saleh. Dikatakan Al-Lat tu sebagai orang yang uli roti untuk jamu, orang yang mari buat haji. Al-Uzza ni pun orang saleh. Ni semua orang-orang bagus. Bila mereka mati, buat patung. Kemudian pergi minta, seru dekat dia. Dia nanti minta dekat Allah. Yang ni kita panggil perantaraan yang syirik. Maka sebab itu hadirin mukminin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim bawa di dalam kitab ini berhubung dengan perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma malam ini tuan-tuan, dalam kita tegaskan bahawa tidak ada perantara antara kita dengan Allah dari sudut orang yang sudah mati, dari sudut orang yang dah meninggal dunia. Tetapi kita tak nafikan. Ini kita nak bagi tambahan sikit. Tajuk kita malam ini adalah berhubung dengan apa yang dibenarkan oleh syarak apabila kita nak berdoa, kita tak nak terjatuh dalam yang syirik tadi. Ada suatu bab yang dibenarkan oleh Nabi berdasarkan kepada dalil yang kita akan baca. Tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Pertama, apa makna tawassul? Tawassul ni kita sebut tawassul. Tawassala yatawassalu tawassulan. Dia bahasa Arab. Tawassul bermaksud, perkataan Melayu pun guna juga, wasilah. Wasilah, apa maksud bahasa Melayu wasilah? Wasilah ini maksudnya jalan. Ini adalah wasilah kita untuk mencapai matlamat. Apa maksud wasilah? Wasilah adalah jalan ataupun saluran untuk kita nak capai objektif, hadaf, matlamat utama kita. Wasilah, dia panggil wasilah. Wasilah ni sebenarnya perkataan Arab. Jadi bila kita sebut tawassul, artinya kita menjadikan sesuatu sebagai perantara kita dengan Allah yang dibolehkan
Yang tu yang kita nak sebut malam ni. Dalam 2-3 kelas yang lepas kita dah briefing, dah perjelas dah terang dekat tuan-tuan yang mana tak boleh. Secara sepintas lalulah kita sentuh sikit-sikit. Tapi malam ni kita nak cakap sikit je. Tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Perantara yang boleh kita gunakan untuk mengangkat doa itu supaya diterima oleh Allah. Tawassul yang ni boleh kerana tuan-tuan, pertama kita kena ingat tawassul ibadat. Ibadah al-asl fil ibadah al-man', at-tahrim. Asal pada ibadat ni kita tak boleh memandai-bandai. Kita tak boleh nak reka. Kita tak boleh buat man', dihalang, dilarang, melainkan ada dalil. Jadi tawassul asalnya tak boleh kecuali beberapa jenis yang ada dalil kata boleh. Selain daripada apa yang kita sebut ni tak boleh, sebab tak ada dalil. Pasal tu orang kata benda ni pasal apa tak boleh buat? Bukan ada apa-apa, bukan ada dalil larang. Ibadat, asal pada ibadat dilarang. Tuan-tuan kena faham kaedah. Al-asl fil ibadah al-man' atau at-tahrim. Orang kata pasal apa hang tak bagi buat? Benda ni bukan ada orang larang. Dia dalam ibadat kita bukan cari dalil larang. Tuan-tuan kena ingat dalam ibadat kita bukan cari dalil larang. Kita cari dalil yang boleh. Sebab ibadat memang pada asal hukum tak boleh. So bila kita nak buat sesuatu ibadat, kita cari dalil yang membolehkan benda tu. Asal pada semayang tak boleh. Jadi tuan-tuan tak boleh duk pandai-pandai reka, create apa-apa semayang. Bila tuan-tuan nak buat sesuatu semayang, tuan-tuan kena ada dalil kata boleh semayang tu. Pasal tu bila orang tanya, nak semayang apa? Contoh kita kata. Dia kata dia nak semayang raghaib. Semayang yang masyhur lah yang kita boleh buat contoh. Hari Jumaat, minggu pertama bulan Rejab, 12 rakaat. Dia nak semayang 12 rakaat bulan Rejab. Ataupun payahlah tuan-tuan. Yang tu memang clear lah, tak boleh, tak ada dalil. Okey, macam ni lah. Bagi tuan-tuan mudah faham. Dia balik rumah, sebelum dia duduk, dia semayang 2 rakaat. Yang ni lagi mudah faham. Tiap-tiap kali dia balik ke rumah, sebelum dia duduk, dia buat semayang 2 rakaat. Tahiyatul bait, tahiyatul rumah. Okey. Bini dia tanya, abang semayang apa? Aku semayang tahiyatul rumah. Saya pun duk mengaji juga, taklah lekeh sangat. Yang saya tahu ni, yang Nabi kata jangan duduk ni, atau Nabi suruh apa-apa pun bila kita masuk dalam masjid, kita semayang 2 rakaat, tapi masjid, rumah tak ada. Mungkin laki kita akan kata, atau kawan tu akan kata, hang yang tak bagi aku semayang ni, ada dalil kata larang tak boleh ke? Ada tak dalil kata tak boleh? Tuan-tuan, satu orang dia masuk rumah atau dia pi pasar raya, tuan-tuan dia pi Aman Central ke, dia pi Giant ke, dia suruh hang pi dulu. Abang nak pi mana? Aku nak mayang 2 rakaat Zat. Tiap-tiap kali dia masuk pasar raya, tiap-tiap kali dia masuk mana-mana mall, shopping komplek, dia semayang 2 rakaat. Bini kata, abang tiap-tiap kali kita masuk tang mana mesti abang mayang 2 rakaat. Mayang apa abang? Dah macam kita masuk masjid kita mayang 2 rakaat, kita masuk shopping komplek pun kita mayang 2 rakaat. Yang tahu masjid saja yang Nabi suruh. Shopping komplek Nabi tak suruh pula. Kalau dia kata kat kita, tak boleh ke? Pasal apa? Ada ayat Quran larang? Ada hadis larang? Tak ada. Betul tak? Ada hadis larang? Tak ada. Tapi kita kata apa? Asal pada semayang tak boleh, melainkan ada dalil kata boleh. Soalan yang betul bukan ada dalil larang. Soalan yang betul dalam ibadat, ada tak dalil kata boleh? Tuan-tuan dapat tak?
Maksudnya bila dia nak buat satu semayang, dia nak buat satu ibadat, dia tak boleh tanya, pasal apa hang tak bagi aku buat? Adakah dalil kata tak boleh buat? Bukan, tu soalan tu salah. Soalan tu menunjukkan dia tak faham kaedah. Dia kena kata lagu ni, aku nak buat ni kerana ada dalil kata boleh. Itu baru betul. Atau kita tanya dia, yang nak buat ni ada dalil tak kata boleh? Itu baru soalan betul, berhubung dengan ibadat. Dapat? Jadi orang yang duk kata pasal apa tak boleh, bukan ada ayat Quran larang. Pasal apa tak boleh, bukan ada hadis larang. Dia tak faham usul, dia tak faham kaedah besar. Semua ibadat, kalaulah kita duk kira tak ada dalil larang, semua pakat boleh buat. Isyak berapa? Isyak berapa rakaat? Kalau buat 6, sekali tengok dia tu semayang 6. Hang mayang apa 6? Ada dalil kata tak boleh 6? Kalau dia tanya, ada tak dalil kata tak boleh 6? Ada? Ada? Kawan tu pun dia kata takkan nak. Kalau dia 8, dia kata pasal apa hang lebih 2 pada aku? Ada dalil kata tak boleh 8? Kawan tu nak kalah? Tak, 10. Pasal apa hang lebih pada kami? Aku 6, dia 8. Pasal apa hang 10? Ada dalil kata 10 tak boleh? Ada dalil kata 10 tak boleh? Jahannam agama. Maka sebab itu ibadat bukan ada dalil kata tak boleh. Dia kena tanya, ada dalil tak kata boleh? Sebab bila tak ada dalil kata boleh, dia balik kepada asal tak boleh. Tuan-tuan faham tak? Itu kaedah. Okey. So sekarang bila kita nak kata ada tawassul yang boleh, maka kita kena bawa dalil. Kita bawa 1-2 dalil tentang tawassul yang dibenarkan. Yang pertama, hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang masyhur. Kita baca sebagai tambah kefahaman kita lah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar, Allah redha dia dan bapaknya. Bapaknya siapa? Sayyiduna ataupun Sayyidina Umar al-Khattab. Tapi al-Khattab tak masuk Islam. Abdullah anak dia masuk Islam, Umar masuk, al-Khattab tak masuk. Okey. Kata Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi cerita, dia kata dia dengar, intalaqa thalathatun rahtin mimman kana qablakum, telah bertolak atau telah bermusafir 3 orang lelaki daripada umat sebelum kamu. Tuan mungkin bisa dengar hadis ni kan? Tak apa, kita baca ya. Hatta awau al-mabit ila ghar, sehinggalah mereka berjalan ni sampai ke satu ghar, apa dia ni, gua. Ghar ni gua. Sampai pasal kita panggil ghari Hira, gua Hira. Mereka berteduh atau bermalam di dalam sebuah gua. Tuan-tuan tak payah duk pergi cari gua ni. Nak abang siap-siap. Sekali lagi duk kalut. Gua mana awak? Nak pergi ambil berkat. Tak, ni tak ada. Gua ni tak ada keberkatan apa. Sekali lagi duk pergi cari gua, lepas tu boleh puak-puak mana. Gua tu sebenarnya, tuan-tuan nak tahu tak? Ada pendapat kata gua yang mereka 3 orang bersembunyi ni gua kelam. Gua kelam. Dia ada di Palih. Lah pakat duk mengaku Kedah lah, Penang lah, Johor, takkan Palih nak duk sengak. So kalau tuan-tuan nak pi boleh pi tengok. Dia kata betul ke? Ada kata lah, kan kira ada kata cukup. Selain daripada kita pergi tengok gua Batu Kapok tu, gua Kelam ni juga dikatakan gua yang 3 orang ni pi ni tertutup tu. Faham tak? Pi sungguh esok.
Fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal. Masuk dalam tu, jatuh sakhrah, satu batu besar daripada bukit. Fasaddat. Saddat artinya tutup. Itu yang tuan-tuan duk dengar kan? Surah Yasin. Min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Sadda tu maksud tu tutup. Tu dulu nama apa? Presiden Iraq Saddam Hussein. Tu sadda. Sadda maksud tutup. Fasaddat alaihim al-ghar. Maka ditutup ke atas mereka itu gua tadi. Masuk tutup. Tapi tuan-tuan, ini tak ada lah nyak nyingsun mata kaji. Fasaddat alaihim al-ghar. Tutup. Faqalu, mereka semua ni, faqalu, ramai ni, 3 orang ni. Depa kata apa? Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bisalihil a'malikum. Tidak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana tak ada siapa yang tahu kita duduk dalam ni. Dan tak ada siapa yang boleh angkat batu ni. Tuan-tuan, kita kadang-kadang duk rasa macam hebat kan. Tapi tuan-tuan tengok di Thailand, ada berapa orang student masuk dalam satu gua kan. Dia pergi dalam tu, kemudian terperangkap kan. Kemudian sebelum daripada itu ada di Amerika kalau tak silap saya, ada orang buat filem real story, masuk dalam gua terperangkap, tak boleh keluar. Akhirnya dibiak mati dalam tu. Yang di Thailand tu depa dapat bawa keluar lah, tapi orang yang pergi selamat mati. Kita masuk dalam gua, tak tahu siapa nak boleh tolong mai, tak tahu siapa yang tahu kita duduk dalam tu. Depa kata melainkan Allah. Jadi kita nak minta dekat Allah ni bisalih, dengan kita doa sebut apa dia amalan yang kita biasa buat yang baik, yang special, yang paling ikhlas. Tuan-tuan, pasal tu bila kita baca hadis ni, kita nak kena ada something special lah. Dia kata, saya ada ustaz, apa dia? Saya tak pernah tinggal subuh. Subuh, amalan wajib ni orang tak bicara lah. Pasal benda wajib. Apa dia amalan yang hebat? Oh, saya ustaz, semayang tak tinggal. Itu nothing lah. Bukanlah kata benda tu. Tapi itu benda yang memang kita kena buat. Sebab itu amalan yang mereka sebut ni amalan yang luar biasa, amalan yang besar, dan paling penting kesemua mereka tutup dengan apa? Ikhlas. Sebab tu saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, tolonglah cari atau buat sesuatu yang special, yang kita rasa benda tu besarlah bagi kita, kerana itulah yang akan kita guna di hadapan Allah bila kita nak doa esok. Kan? Apa dia kita tak tahulah. Mungkin kita khidmat pada masjid, khidmat pada anak yatim, khidmat pada mak ayah kita, khidmat pada jiran kita, kita tak tahu. Tapi yang tu benda yang kita suka rela, yang orang tak tahu, kita dengan Allah saja tahu. Bela anak yatim ke apa ke, kan? Rahsia kita. Faqala rajulun minhum, berkatalah lelaki yang pertama, rajulun, satu laki-laki, minhum, daripada mereka. Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Dia kata, ya Allah, dia doa, dalam doa tu dia sebut. Kita duk kata tak boleh ungkit, tak boleh sebut, tak boleh cerita. Yang ni bukan dia cerita dekat orang, dia cerita dekat Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang ada satu benda terdesak, desperate, sangat-sangat ni lah. Tuan-tuan pun doa antara tuan-tuan dengan Allah. Ya Allah, ada satu benda aku buat, satu benda besar, cerita dekat Allah. Yang orang lain tak tahu. Dia kata selama ni yang duk bayar bil api masjid akulah. Besar tu. Depa mana tahu, depa mai, depa buka lampu, depa duduk mengaji. Depa tak tahu kata aku duk bayar, ya Allah. Tapi kena cerita kat Allah, bukan cerita dekat kita. Dia kata siapa bayar? Hang tahu tak? Aku pun tak tahu. Aku lah. Ni aku nak bangun. Hang tolong sampai-sampai kat orang lain semua. Dia tak haji, dia cerita kat Allah. Dia dengan Allah.
Kan? Cuci masjid ke cuci bilik air, mai awal sebelum orang keluar, mai cuci bilik air apa semua. Kan? Mana itu besar. Dia kata ya Allah, orang lain semua boleh guna bilik air, aku duk cuci. Rahsia besar, kan? Nampak? Dia kata aku ada dua orang tua, ibu dengan ayah. Syaikhan kabiran. Dia tua, bangka, tua sangatlah. Wa kuntu la aghbi qablahuma ahlan wala malan fana'a bi fi talabi syai' yawman. Tuan-tuan tahu semua hadis ni, dia kata apa-apa pun dalam hidup aku akan dahulukan mereka. Mereka makan baru aku makan. Apa-apa pun yang ada depa dulu. Afdal, aku dahulukan, aku utamakan, dahulukan mereka. Takdim, ihtiram, hormat. Bukanlah benda tu wajib. Tapi dia rasa itu satu khidmat dia untuk mak ayah dia. Satu penghormatan, ihtiram, satu kemuliaan dia pada mak ayah dia. Lepas mereka makan, baru dia makan. Bukan lepas dia makan, baru mak dia makan. Kan? Dia sampai terus tu. Kan? Nampak? Dia kata, satu hari dia keluar pergi cari satu benda, dia balik dalam keadaan falam urih alaihima hatta nama. Dia balik tengok mereka dah lena. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Balik mai tengok depa dah lena, depa tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dia kata aku tak nak minum, tak nak makan, melainkan depa ni mesti makan dulu. Dia kata falabistu wal qadah ala yaday. Dia kata dia pegang bekas susu tu ataupun qadah tu, gelas tu di tangan dia, antadhiru. Dia tunggu depa ni mangkit sehinggalah pagi. Dia tak makan, anak dia tak makan, bini dia tak makan, hamba dia tak makan, siapa pun tak makan, mak dia dengan ayah dia kena makan dulu. Sampai terus tu dia punya hormat, dia punya bir dia, kebajikan dia. Kan? Fastaiqadha, bila depa dua mangkit, fasyariba, depa minum. Dia kata Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Tengok cara dia doa. Allahumma in kuntu, ya Allah, jikalah aku itu melakukan fa'altu dzalik, perbuatan tersebut, memuliakan, menjaga, berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tua aku dengan sehabis baik, ibtigha ikhlas. Pasal itu Al-Imam Nawawi letak hadis ni di dalam bab ikhlas di dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan buka Riyadhus Salihin, bab pertama bab niat, bab ikhlas. Hadis ni duduk dalam tu. Pasal apa hadis ni duduk dalam tu? Nak cerita tentang hebatnya orang yang ikhlas. Kadang dia jaga juga mak ayah dia. Dia kata bagus hang jaga mak hang. Kena jaga. Kalau tidak aku tak boleh apa. Dia tu unta tu tanah banyak tak apa sabar pi dia baru tengok tak lama lah. Banyak. Kita buat di atas banyak sebab. Soal ikhlas ni bukan orang tahu, orang tengok mungkin bagus kita jaga mak kita. Mungkin kita jaga tu mungkin nak nama, nak tunjuk ke orang kita bagus. Mungkin kerana mengharapkan habuan daripada apa yang dia dah tinggal. Orang tua tu pasal ada duit kalau tak ada duit, aku tahu lepas tepi dah. Aku mencemui tak dengar. Kita tak tahu. Pasal tu kita tengok banyak juga yang mak bapak dia tak ada apa, dan sebahagian ibu bapa tak percaya ke anak-anak dia apa. Dia kata ustaz saya ni nak bagi hibah dekat anak-anak saya ni. Bagilah. Tapi saya tak mau bagi lagi. Saya kata hibah ni kena bagi terus lah. Tapi kalau bagi terus lagi depa buat tak ketahuan tok saya pula. Macam tu punya dia boleh duk fikir. Pasal apa? Tak ada orang lebih kenal anak kita daripada kita. Nampak tuan-tuan? Sampai terang tu. Maka dia kata apa? Dia buat benda ni bukanlah kerana nama, kerana harta, kerana apa? Ibtira, mencari wajhika, wajah engkau, redha engkau. Ikhlas kerana Allah. Nampak tuan? Nampak? Fafarrija anna ma nahnu fi min hadhihi as-sakhrah. Kau tolonglah angkat, farrash, keluarkan batu ni daripada pintu gua. Fanfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj. Bergerak sikit tapi tak terbuka semua. Qala an-nabi wa qala al-akhar. Nabi kata orang yang kedua, second person, orang yang kedua pula.
Dia kata Allahumma kanat li bintu am. Dia kata aku ada satu anak kepada bapa saudaraku, sepupu lah. Kanat ahabban nas ilai. Dia tu aku sangat cinta, aku sangat kasih pada dia. Fa aradtuha an nafsiha. Aku nak bersama dengan dia, nak kahwin ke nak apa ke. Famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Aku duk try nak berkahwin ke nak ni apa, dia tak mau, dia tolak. Tiba-tiba nak dijadikan takdir ceritanya, dia mengalami suatu masalah, faja'atni, dia main nak minta tolong kat aku. Fa'ataituha 20 wa mi'ah. Aku pun bagilah dekat dia 20 dan 100 dinar. 120 lah. Tolong dia 120 dinar. Dia ada problem, ada masalah, dia tersepit, dia mai cari aku. Tapi ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tetapi syarat dia kena bersama dengan aku. Faham ah? Ha. Fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Dia pun tak ada choice, dia pun sanggup kerana nak dapatkan duit tadi. Desperate. Qalat, dia kata apa? Hatta idza qadartu 'alaiha. Apabila aku nak bersama dengan dia, aku nak memenuhi nafsu aku mampu untuk buat benda tu. Qalat, wanita tu kata dekat aku, la uhillu laka an tafudda al-khatam illa bihaqqih. Janganlah kau sentuh aku melainkan dengan cara yang benar. Maksudnya janganlah kau buat apa-apa pada aku, zina apa ni semua ni, rogol ke apa ke, melainkan dengan cara yang benar. Aku dengar kata-kata tu, fataharrajtu minal ruku', aku pun tinggal dia. Fasaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Walaupun aku dah mampu, peluang terbuka di hadapan mata, memang aku ada kemampuan untuk bersama dengan dia, tak ada halangan, dia terikat dengan bantuan aku. Tiba-tiba dia sebut perkataan itu, aku merasa takut kepada Allah, aku tinggal dia dan aku tak ambil balik duit tu. Ini yang kita kata apa? Satu orang niat nak buat jahat, lepas tu tak jadi dapat pahala. Inilah contoh dia. Tinggal kerana Allah, bukan tinggal kerana faktor lain. Mula dia tengok perempuan tu, dia berkenan, tengok-tengok perempuan tu buka muka tak cantik, dia kata aku tak maulah, cancel, tak jadi. Dapat pahala pasal muka hang tak elok. Tapi kalau muka hang elok, siap. Yang ni tak aci ya. Tu yang kita kata apa? Seseorang yang meninggalkan kejahatan yang dia mampu. Setengah orang tu dia tak boleh buat bukan kerana dia tak mau buat, tapi dia tak ada peluang. Tapi kalau ada peluang, siap. Tak hebat. Hebat orang yang ada peluang, ada kemampuan, dia tinggal bukan kerana dia, tapi kerana Tuhan. Takut Tuhan. Dia kata, kalaulah aku tinggalkan dia kerana-Mu ya Allah, tolonglah kami. Jana tentang besar. Pasal itu Nabi kata, sab'atun yudhilluhumullah. Di antara 7 golongan yang Allah payung dengan arash ketika matahari sejengkal atas kepala. Ada orang peluh sampai buku lali, kepala lutut, pinggang, sampai ke leher. Ada yang air peluh masuk lubang hidung. Hapui. Antaranya, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Satu orang yang perempuan tu cantik, ada kedudukan, kaya, pujuk dia, jomlah kita berzina. Dia kata aku tak mau, aku takut kat Allah. Bukan aku takut kat bini aku. Takut kat bini tak cik. Dia takut kat Allah. Allah kata apa? Dia ni duduk bawah arash aku esok. Tu dia tuan-tuan. Kita boleh cakap kerana kita belum diuji. Rebah kita. Kan? Masuk orang yang ketiga. Tak boleh keluar lah ni, sikit lagi. Orang tiga ni buat spoil, habis. Allahumma inni, dia kata istajartu ujara. Dia kata dulu aku ada pekerja, aku ambil orang kerja, aku bayar upah. Fa'ataituhum ajrah ghaira rajulin wahid. Satu orang je aku tak bayar. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia tak ambil gaji dia, dia belah pergi macam tu je. Dia pergi, tak tahu pergi mana. Fathamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal.
aku pun ambil duit yang dia tinggal gaji dia tu, aku buat meniaga apa semua, jadi banyak. Lepas dah untung banyak, besar apa semua, dia mai. Dia kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, tokek dia lah, addi ilayya ajri, buat mai upah aku yang aku tak ambil dulu. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, tu semua yang hang tengok tu, lembu, kebab, apa lagi, lembu, unta, kambing, tu semua hang punya. Dia kata, ya Abdullah la tastahzi'u, Abdullah, jangan duk main-main dengan aku, buat mai gaji aku yang hang duk pergi tunjuk lembu, kebab, kambing apa semua, aku minta gaji aku. Dia kata, la tastahzi'u, jangan istihza, jangan duk main-main dengan aku, bagi gaji aku nak balik cepat. Inni la astahzi'uka, dah aku tak melawak, sungguh. Dia dengar sungguh, tuan-tuan. Fa akhadahu kullah, cerah dia ambil semua, habis sekok pun dia tak tinggal. Kok nak bagi, dia kata ambil lah kat 2-3 ekor, beda hang tolong, tak, ambil semua. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, dia tak tinggal sekok pun. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha, kalaulah aku buat semua tu ikhlas kerana Engkau ya Allah, kau bukalah pintu. Nabi kata, fan farajatis sakhra, batu tu terbuka, fa kharaju yamshun, mereka keluar berjalan dengan selamat. Ini menggunakan tawassul, sebut amalan saleh yang kita buat dengan Allah untuk meluluskan doa kita. So macam mana tuan-tuan nak buat? Dalam doa sebut, ya Allah, aku ada bela anak yatim. Ya Allah, tiap-tiap bulan daripada gaji aku RM10 aku potong untuk masjid. Untuk apa? Sampai aku pencen. Aku tak pernah miss walaupun 1 bulan. Esok aku nak operate jantung, bagilah berjaya. Nampak? Berusakan. Ya Allah, tiap-tiap Jumaat aku duk buat kenduri. Esok anak aku nak periksa, tolong pemudahkan dia. Sakan. Nampak tuan? Macam itulah kita nak guna. Jangan amalan orang lain, amalan kita yang ikhlas. Nampak? Okey. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, ini kita kena sebut juga kerana ini juga penting. Tadi kita kata tak boleh doa orang mati. Yang bolehnya doa orang hidup. Apa dia? Doa orang saleh. Tadi tak boleh, dialah yang mati. Yang bolehnya yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup. Antaranya, mari kita tengok dalam satu hadis yang masyhur berhubung dengan siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa Nabi sallallahu alaihi, bapa menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengar tak hadis ni? Hadis Al-Abbas daripada Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Umar ini pada zaman dia kemarau, azan. Kita azan dulu, sekejap lagi kita cerita tentang kisah Umar dengan Al-Abbas. Bismillah. Boleh tuan? So ini kategori yang kedua. Tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Situ kalau kita jumpa orang saleh, orang bagus, warak, jaga makan minum, jaga tutur kata dia, jaga salat dia, bukan orang hebat, tak ada kedudukan, kita suruh dia doa kat kita. Tapi syarat dia masih hidup, dia mampu untuk doa kat kita. Kalau dia nak mati, tak boleh. Kata hadis ni, apabila berlaku kemarau pada zaman Umar, dia pergi bertemu dengan Al-Abbas. Masa tu Al-Abbas masih hidup. Nabi telah wafat. Itu cerita dia. Faqal, dia kata kepada Al-Abbas,
Allahumma inna kunna natawassalu. Dia guna perkataan natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqawna. Dahulu kami bertawassul dengan nabi kami. Dahulu hujan tak turun, kemarau. Kami bertawassul dengan nabi kami. Ketika itu dia masih hidup, Allah bagi hujan kat kami. Sekarang nabi kami dah tak ada, dah wafat. Kami mari cari orang yang paling saleh dan yang ada hubungan kerabat dengan nabi kami. Bi'ammi, dengan bapa saudara nabi kami, keluarga ahlul bait. Ahlul bait nabi ni ada kedudukan besar. Zaman nabi biasa tak jadi tak turun hujan ni, biasa. Masa tu ada nabi, depa pergi jumpa nabi lah. Lah dah tak ada, depa cari Al-Abbas. Kita baca sikit yang cerita zaman nabi tu, menarik juga. Ni masa ni nabi masih ada, nabi duk ada lagi. Daripada Anas bin Malik. Ni cerita masa nabi duk ada, yang Umar kata tu. Umar kata masa nabi duk ada, natawassalu ilaika binabiyyina. Kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan nabi kami. Kan, natawassalu. Okay, so kita tengok cerita yang berlaku pada zaman Nabi, masa Nabi masih hidup. An Anas bin Malik anna rajulan dakhala al-masjid yawma jumu'ah min bab kana nahwa daril qada. Dia kata tengah semayang Jumaat, tengah khutbah, tengah hari Jumaat tu, masuk rajulan, satu laki-laki ke dalam masjid, min babin kana nahwa daril qada, daripada arah pintu daril qada. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu. Masa tu Nabi tengah duduk berdiri khutbah Jumaat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman thumma qala. Sebab itu kata ulama, istisqa ni banyak cara. Kita boleh semayang istisqa ataupun tak payah semayang, doa saja atas mimbar pun boleh, macam Nabi buat. Dia kata apa? Ya Rasulullah. Dia masuk ni hari Jumaat. Pasal itu ada ulama kata boleh bercakap dengan khatib jika ada keperluan. Dia kata ya Rasulullah, halakatil amwal wanqa'atis subul. Habis jahanam harta benda, habis terputus jalan-jalan, habis rosak binasa, orang semua lapar, habis berniaga apa semua tak boleh, musnah. Pasal apa? Tak ada hujan. Binatang mati, tak ada air nak minum. Orang pun mati, tak ada air nak minum. Tanaman habis musnah. Lingkup ekonomi musnah, musibah. Fadu'ullah an yughithuna. Tolonglah doa kau, ya Allah, kau, Nabi, kau mintalah ke Allah suruh turun hujan. Dia minta dekat Nabi, suruh doa dekat Allah. Bukan minta dekat Nabi, suruh buat turun hujan. Faham tak? Ya Rasulullah, turunkan hujan. Rasulullah pun turunkan hujan. Tak. Rasulullah, fadu'ullah, ya Rasulullah, kau doa dekat Allah, suruh Allah turun hujan. Nampak? Itu tawassul. Minta Nabi doa. Nabi, tuan-tuan, Nabi, of course lah. Tengok, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadi. Nabi pun angkat tangan. Itu dalil adanya angkat tangan ketika doa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, kau turunkan hujan, kau turunkan hujan, kau turunkan hujan. Kita buat macam mana? Macam-macam lah, bomoh hujan lah, balin baju pengantin atas bumbung lah. Kau rapat. Hujan turun, nuri, ambil baju pengantin, balin atas bumbung, tak pergi hujan. Ada daripada cerita mana wali tak tahu sakal lebih pada Nabi. Dia buat apa tak tahu, balin tongkat ke balin dia punya selendang tak tahu, berhenti hujan. Dia tarik selendang dah hujan turun. Tak tahulah, macam-macam wali ni. Wali bagi singa makan pisang lah. Wali bakar syaitan dengan cucu hokok lah. Sakan wali-wali mereka ni. Kan? Nampak? Okey? Lepas tu qala Anas, wallahi ma nara fis sama' min sahab. Anas kata, masa kejadian tu, masa kami duduk sembahyang Jumaat tu, ma nara, kami tak nampak pun tanda-tanda awan. Tak nampak pun awan, tak nampak mendung, cerah, terang benderang, hangat, terik. Tak ada kata tanda-tanda nak hujan.
Lepas tu apa berlaku? Ni duk tengok, wa ma bainana wa bainas sal'in min baitin wala dar. Tak ada ni, tang mana kami tengok tak ada tanda nak hujan. Tiba-tiba dia turun mai. Lepas Nabi doa tak dan habis Nabi doa tu, sahabat kata turun. Berapa lama? Kita ringkaskan. Thumma amtarat. Lepas Nabi angkat tangan doa tu, sebelum selesai turun hujan. Kata Anas, wallahi ma ra'ayna syams sittan. 6 hari kami tak nampak matahari. 6 hari hujan. Hujan 6 hari. 6 hari hujan. Hari Jumaat pula. Jumaat kan, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 6 hari ya. Jumaat tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kan? Dia Jumaat pula tu dia mai. Dia mai. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil Jumu'ah. Next Jumaat pula mai satu lelaki. Dia kata apa? Masa tu Nabi tengah duduk khutbah Jumaat at the same time. Masa yang sama. Dia kata apa? Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ayat pun sama. Binasa habis kata benda. Jahannam habislah tanam-tanaman. Habis mati binatang. Pasal apa pula? Yang tadi tak ada hujan. Tak ada apa nak minum. Mati juga. Terlebih minum. Banjir pun musibah. Pasal itu bila kita doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dia kata habis jahannam ni Rasulullah. Hujan turun tak berhenti. Fadu'ullaha yumsikha anna. Tolong doa pada Allah. Tahan, pegang hujan ni. Jangan bagi turun. Nampak tuan? Dia meminta dekat Nabi SAW. Suruh doa ke Allah. Farafa'a Rasulullah. Rasulullah pun angkat tangan. Ni doa alih hujan. Doa supaya hujan tu dibawa pergi tempat lain. Pasal dah jadi musibah. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa dia doa dia? Ya Allah, engkau bawalah hujan ini. Kau bawa angkat hujan ini pergi ke mana? Alal akam wadh-dhira wal butun awdiyah wa manabit asy-syajar. Pergi ke lembah, pergi ke empangan, pergi ke bukit, pergi ke hutan. Pergi ke sana, bukan di sini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Anas, fa aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Tadi hujan turun tak sangka. Kami keluar berjalan, matahari terang, terik. Berhenti terus serta merta. Tu doa Nabi tu. Hebat tu. Syarik, ada satu orang nama Syarik, dia tanya Anas. Sa'altu Anas bin Malik. Dia tanya apa? Agak-agak tuan-tuan, Syarik ni tanya apa ke Anas? Anas ni yang sahabat cerita tu, dia tanya apa? Dia kata laki-laki yang mai minta hujan dengan laki-laki yang mai minta berhenti hujan ni orang sama ke? Soalan dia. Dulu laki-laki yang mai minta hujan, lepas tu kawan ni lah dia yang mai minta berhenti hujan ni orang sama ke? Ahuwa ar-rajul awal? Laki-laki nu ke? Dia juga ke yang mai? Anas kata aku pun tak perasan, tak ada nak cek siapa dia. Ma'adri. Tak penting lah. Yang pentingnya apa? Bagaimana mereka pergi jumpa Nabi ketika hidup. Tapi selepas Nabi wafat, mereka bertemu dengan Al-Abbas. Satu lagi tuan-tuan, dalil akhir lah untuk malam ini, bolehnya kita minta orang saleh doa dekat kita. Bahkan Nabi suruh Uwais Al-Qarni. Kita ambil sikit hadis ni. Yang mana Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata akan datang kepada kamu Ahlul Yaman, akan datang kepada kamu orang Yaman. Uwais ni orang Yaman, yang mana dia duduk di Amdad summa Qaran. Saya pendekkan cerita. Hadis ni kata dia mari daripada Yaman. Dia ni Nabi bagi tahu ada beberapa tanda. Satu daripada Yaman, yang kedua dia sopak, baras, dia ada penyakit kulit, lega, tinggal sikit je tak lega. Macam sebesar dirham, tak lega. Kalau lega semua, bukan Uwais. Kalau tak lega langsung pun bukan Uwais. Dia lega, tapi ada sikit tinggal parut, tinggal ada tempat tak lega sopak tu, boleh tengok. Yang kedua, walidah, mak dia hidup, dia ada mak. Jadi marilah orang lain, marilah orang lain, marilah. Nabi kata cari Uwais. Uwais tak mai jumpa Nabi pasal apa? Bela mak dia.
Pasal itu dia tak jadi sahabat. Pasal nak jadi sahabat, malakiyan nabi. Nak jadi sahabat dia mesti liqa, dia mesti jumpa Nabi. Kalau dia tak jumpa Nabi, dia tak jadi sahabat. Dia jumpa, dia tengok, dia beriman dan dia mati atas iman. Kalau dia tak tengok pun bolehlah. Pasal ada sahabat jumpa tak tengok. So dia mesti dia jumpa Nabi. Tulis surat dekat Nabi pun tak ci. Dulu kena pergi jumpalah. Mana boleh video call. Mana boleh apa ni buat lagu kita buat ni. Dia kena pergi jumpa Nabi. Kan? Okey. Pendekkan hadis ni, Nabi kata suruh dia doa dekat kamu. Dia ni kalau doa Tuhan tak tolak. Maksudnya minta dia doa kat kamu. Doa orang saleh. Lepas tu tuan-tuan, Abu Bakar tak sempat, Umar rezeki dia. Umar jumpa dia. Pendekkan cerita, Umar tanya dia, "Anta Uwais ibnu Amir? Adakah engkau Uwais ibnu Amir?" Ni ringkas ah. Qala na'am. Qala min Murad thumma min Qaran. Bukan coronavirus tu. Qaran ni tempat-tempat. Uwais Al-Qarni. Dia kata, "Na'am, ya aku." Fakana bika baras. Hang ada sakit kulit kah? Sopak kah? Umar tanya. Pasal nak cek dengan hak Nabi kata tadi ni. Nak identify. Nak cek betul tak betul. Pasal dia pakat mengaku. Saat ni keluar mah. Saya ni bukan Uwais. Tapi ada keturunan Uwais. Pasal baru ni ada satu gambar mah hantar mah. Kuda keturunan kuda Nabi. Bukan kuda Nabi. Kuda baka keturunan kuda Nabi. Sakan. Dia kata apa? Dia kata na'am. Fabarakta minhu, kau lega penyakit itu, betul tak? Illa maudi' dirham, kecuali ada satu bekas tak lega, besar dirham, bekas duit shilling tu lah. Dia kata na'am, betul. Laka walidatun, kau ada mak, betul tak? Tu besar ada mak ni. Laka walidatun, yes, ada. Na'am. Lepas dah cek tu, Umar kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi' ad-dirham lahu walidatun huwa biha birrun law aqsama Allah 'ala Allah la abarrah. Nabi pun cerita sifat-sifat dia. Kalau Uwais ini angkat tangan dia kepada Allah, la abarrah, Tuhan tidak akan tolak apa yang keluar daripada mulut Uwais. Pasal apa hebat Uwais? Nabi sebut dalam hadis ni, bir, dia buat baik pada mak dia. Ada riwayat kata, apa kebaikan sakan sangat yang dia buat kat mak dia tu? Ada riwayat cerita mak dia panggil dia mai. Dia duduk belah mak dia, jaga mak dia. Besar jaga mak bapak ni kan. Pasal tu kita baca hadis kan. Mak dia nak pergi Mekah. Mak dia nak pergi Mekah. Kata riwayat tu mak dia nak pergi Mekah. Dia duit tak ada nak beli unta apa semua. Dulu kena cari unta zat, bekal nak bawa pergi ni. Macam kita nak beli tiket kapal terbang, mak kata aku nak pergi Mekah ni. Hang kena cari apa semua. Ui mak, bukan sikit duit. Kan? Kalau tak mampu tak wajib. Kita bukan nak ada usaha. Kita duk tak mampu tak wajib. Tak mampu tak wajib. Dalam tak mampu tak wajib, tak mampu tak wajib. Pi mana tak nampak? Depa pi Maldives ni. Pi duk pondam. Hak Mekah tak mampu tak wajib. Yang ni tak mampu, kita usaha bagi boleh. Target mau mesti pi. Tak ada semangat kita kan. Tambah corona ni. No, saya memang duk niat nak pi. Corona pula dah. Memang duk niat nak pi, tak tahu bila nak pi ni. Alhamdulillah Pakistan dengan Indonesia dah masuk. Malaysia insya-Allah kita doa boleh masuk kan. Mak dia kata nak pergi Mekah. Dia kata aku nak buat macam mana ni. Dalam riwayat tu kata Uwais ni telah ambil seekor kambing, tanggung atas belakang dia, training setiap hari sementara nak sampai musim haji, bawa kambing tu kerabat naik atas bukit, turun, kerabat naik atas bukit, turun. Training bagi stamina tu fit. Pasal dia nak tanggung mak dia Yaman pergi Mekah. Orang tengok gila Uwais ni. Tak ada kerja duk pergi tanggung kambing, turun naik. Tapi dia nak penuhi hajat mak dia. Tu dia.
Kita mutakat duk hantar tepun talam sebulan sekali nak jadi Uwais, payah tuan-tuan. Tadam stok pi nak pokok getah, tengok karah beli sebungkus kan, pi hantar. Lepas tu bila pula? Tak tahu bila pula, tiba-tiba, ya Allah, aku duk hantar makan kat mak aku, tak pernah aku tak hantar. Bila? Aku teringat aku pi lah. Tu pun sambil lalu, kalau tak lalu aku tak pi kot tu. Tiba-tiba nak jadi Uwais. Kalla, sesekali tak. Sesekali tak. Pasal tu tuan-tuan, Jibril kata celakalah satu orang anak yang mak ayah dia hidup, mak ayah dia mati. Jibril kata celaka Muhammad. Celaka orang ni. Amin Muhammad. Jibril habaq dekat Nabi Muhammad, celakalah anak yang mak ayah dia hidup tapi mak ayah dia mati, tak ada manfaat. Maksud dia sempat hidup dengan mak ayah dia, tak berkurang dosa, tak bertambah pahala. Celaka anak macam ni Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Amin. Itu dia. Hebatnya ni dia buat baik dekat mak dia tu, Allah, dia sebut dekat Allah, mustajab. Umar kata, kau tolonglah aku doa. Umar ahli syurga. Umar, kau tolonglah aku doa. Doa apa? Allah ampun dosa aku. Dan dikatakan orang tak tahu pun Uwais ni. Siapa pun tak kenal Uwais ni. Uwais ni bukan penceramah. Uwais ni bukan orang hebat. Siapa pun tak kenal. Tak tahu. Cuma bila Nabi sebut baru tahu. Tak dikenali oleh penduduk bumi, tetapi namanya disebut penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Kita kalau ada peluang tuan-tuan, kita boleh tawassul. Ya Allah, macam hadis pertama tadi pun, dia bela mak dia. Nampak? Hebat. Nampak? Ha? Okey. Itu dalil bolehnya minta orang saleh doa pada kita. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalaulah kita jumpa orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, yang kita nampak dia ini bagus, kita suruhlah dia doa untuk kita. Kan? Tapi kalau tuan-tuan dia doa pun, dia tahu bolehlah tolong doa kat saya. Insya-Allah saya doa. Insya-Allah saya doa. Nak doa apa? Doalah saya murah rezeki. Saya tolong doa. Tapi takkanlah nak doa saja. Jangan lupa daku dalam doamu. Ini pun dah tak ikhlas kan? Satu orang doa. Kita jumpa orang saleh, jumpa kita nampak orang bagus, orang sembahyang tak berhenti di masjid, orang mungkin tak kenal dia. Pasal tu Nabi kata, ada dalam hadis Nabi kata ada manusia yang kalau kamu tengok dia minta anak kamu pun kamu tak bagi. Maksudnya pada pandangan manusia hinalah, Nabi yang sebut. Kalau orang dia minta anak orang pun orang tak bagi. Nampak dhaif, nampak lekeh, nampak teruk. Tak ada kerja ke apa ke. Tapi Nabi kata orang yang seperti ini, kalaulah lau aqsam 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia doa dekat Allah, Allah akan mustajab. Dan Nabi kata berapa banyak yang kamu ditolong dengan doa bidu'afa, doa orang-orang yang lekeh di kalangan kamu. Orang yang dekat, ikhlas, orang yang jujur dengan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, jadi kita jangan tersasar. First, doa dengan amalan kita. Second, doa dengan orang yang masih hidup. Yang ketiga, dengan menyebut nama-nama Allah. Selain daripada itu, berhati-hati. Kerana ini melibatkan akidah kita seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.